Terima kasih Yang di-Pertua dan juga terima kasih kepada ahli yang berhormat daripada Lembah Pantai dan atas kepedulian dan perhatian beliau terhadap perancangan projek perumahan rakyat yang berada di bawah kawal seliaan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Untuk makluman yang berhormat, program perumahan rakyat PPR merupakan program perumahan awam yang dilaksanakan oleh Kerajaan Persekutuan khusus bagi tujuan untuk membantu golongan setinggan dan golongan berpendapatan di bawah RM3,000 sebulan. Program yang pada mulanya dilaksanakan pada 1982 di bawah rancangan Malaysia Ketiga. Waktu itu dikenali sebagai program perumahan awam kos rendah ataupun PKR. Namun program ini disemarakkan lagi dan dijenamakan semula sebagai program perumahan rakyat bermula pada tahun 2002 sehinggalah sekarang. Sebagai kementerian yang menjaga keperluan perumahan rakyat pelbagai lapisan, KPKT sentiasa berusaha untuk memastikan unit-unit PPR yang dibangunkan dapat disiap dan diserah mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Kerajaan melalui KPKT menyediakan dua jenis program PPR, iaitu PPR dimiliki dan juga PPR disewa. PPR dimiliki adalah unit PPR yang dijual kepada pemohon yang berkelayakan, manakala PPR disewa ditawarkan kepada rakyat yang masih belum berkemampuan untuk memiliki kediaman. Sejak diperkenalkan pada tahun 1982 dan kemudiannya pada 2002 dengan jenama PPR, sebanyak 154 projek PPR yang disewa maupun dimiliki telah siap dibina yang menyediakan sejumlah 97,146 unit rumah. Merujuk soalan asal yang berhormat, dalam tempoh 2018 sehingga kini, sebanyak 26 projek merangkumi 11,710 unit rumah PPR yang telah siap dibina, sebanyak 28 projek merangkumi 10,570 unit rumah yang sedang dalam pembinaan, manakala 11 projek yang merangkumi 4,120 unit rumah yang berada dalam peringkat perancangan di seluruh negara. Kerajaan akan terus komited dalam menyediakan PPR kepada golongan B40 dan kerajaan akan sentiasa bekerjasama dengan kerajaan negeri bagi memastikan usaha ini dapat diteruskan untuk mengenal pasti cadangan lokasi yang bersesuaian untuk program-program perumahan mampu milik, terutamanya untuk B40 di bawah KPKT, khususnya program PPR. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Sila. Terima kasih. Orang tambah pertama. Terima kasih Datuk Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan. Saya ucapkan terima kasih di atas perincian yang telah diberikan. Salah satu daripada masalah yang kita lihat, terutama bila ada dasar setengah daripada unit-unit rumah ini disewa dan setengah dimiliki, ialah isu maintenance ataupun penyelenggaraan. Dan timbul masalah bila dalam satu bangunan contohnya, sekiranya ada, dia jadi macam patchwork dengan izin ya. Apakah dasar kerajaan ke hadapan, terutama bila mengambil kira banyak daripada bangunan-bangunan yang lebih daripada 20 tahun, 30 tahun keadaannya agak tidak begitu baik dan mungkin ada perancangan untuk dibangunkan semula. Jadi pohon penjelasan tentang isu patchwork antara yang dimiliki dan yang disewa serta perancangan untuk pembangunan semula. Terima kasih. Terima kasih Lembah Pantai. Sila Menteri. Terima kasih banyak Yang Berhormat. Memang salah satu daripada the challenge, cabaran yang dihadapi oleh KPKT adalah soal penyelenggaraan. Dan sememangnya Kerajaan Persekutuan telah melakukan apa yang disebut sebagai tabung penyelenggaraan perumahan TPPM dan juga program penyelenggaraan perumahan Malaysia bagi tujuan untuk pertamanya membantu perumahan berstrata kos rendah awam dan juga swasta untuk membaik pulih menyelenggara harta bersama. Soalan yang ditanya oleh Yang Berhormat Lembah Pantai tadi, ini adalah soalan yang menyentuh tentang soal penyelenggaraan. Kalau dari segi di kawasan Yang Berhormat sendiri, saya rasa ada lebih kurang 5,656 unit yang dibangun dan dibina oleh KPKT.
dan kesemuanya telah pun diserahkan di bawah DBKL. Saya memahami ada di kalangan tempat-tempat Kampung Limau, Departmen Putrajaya, saya pernah jadi setpol ke sana, saya tahu kawasan-kawasan tersebut yang ada yang dijual dan juga yang ada yang disewa. Dan tapi dalam soal penyelenggaraan yang di bawah TPPM ini, ia tidak memilih. Kalau kita turun, maka kita akan lihat kata keperluan-keperluan untuk mewajahkan semula dari segi nak cat, dari segi pembaikan, dari segi bumbung dan sebagainya untuk dilakukan. Cuma saya nak maklumkan sekarang lagi kita ada cabaran juga. Kita ada sekitar 3,519 skim perumahan yang lama-lama, yang tak ada JMB, yang tak ada MC. Yang dahulunya kalau ingat Muhammad, dia 450 kaki persegi yang dibina kadang-kadang sebelum lagi daripada akta pemilikan strata diperkenalkan. Dan mereka ini adalah antara bangunan yang agak tidak terbela. Sebab itu dalam belanjawan kali ini saya nak mohon juga kepada Kementerian Kewangan untuk melihat sejumlah yang kata 3,519 skim yang jumlah dia keseluruhannya hampir 554,000 untuk juga mendapat pembelaan. Saya rasa kalau di tempat yang berhormat mungkin macam Taman Bukit Angkasa. I think that could be one of them. Dan insya-Allah itu adalah antara hala tuju yang akan diambil oleh kementerian untuk pastikan bahawa kediaman-kediaman yang disediakan oleh kerajaan bukan hanya mampu dimiliki dan mampu didiami tapi mempunyai tahap daya huni yang tinggi. Terima kasih. Terima kasih Menteri. Soalan tambahan kedua, saya jemput Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Saya meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tadi dan saya melihat bagaimana kerajaan telah mula mengubah konsep pembinaan unit perumahan PPR daripada ruang yang terlalu padat, sempit dan tidak selesa kepada PPR baru yang lebih luas, selesa serta disediakan kemudahan bangunan letak kereta seperti PPR, contoh di PPR Sentul Murni, Bandar Baru Sentul. Namun masih banyak unit perumahan PPR lama yang sempit, terlalu padat serta tempat parking kereta yang berlapis-lapis. Adakah kementerian berhasrat untuk menebus guna PPR sedia ada ini untuk membangunkan semula PPR dengan konsep yang baharu ini sebagai strategi jangka panjang kepada penduduk di PPR dan memberikan keselesaan kepada mereka? Mohon penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Tumpat, sila. Berhormat Baik, Menteri. terima kasih pada sahabat saya Tumpat. Memang itu adalah menjadi perkara yang mendasari keprihatinan daripada pihak kerajaan. Sebagaimana yang saya sebut tadi, bahawa PPR ni melalui proses evolusi yang agak panjang, hampir melepasi 30 tahun, 40 tahun sebenarnya. Dan daripada 450 kaki persegi ke 650 kaki persegi, kebanyakan di lembah pantai semua 650. Kemudian kepada 700 dan sekarang dasar yang diamalkan adalah semua PPR bermula dengan projek di Besut, semuanya luas lantainya adalah 900 kaki persegi. Namun ada banyak perkara lagi yang juga sedang dilihat. Antaranya yang sebagaimana saya sebut tadi tentang soal livability ataupun tahap daya huni. Kita tak nak di kalangan kawasan PPR yang mana kita letakkan untuk di kalangan B40 yang mempunyai pendapatan yang rendah, berdepan dengan kesukaran hidup. Tetapi pada waktu yang sama, tempat tersebut bukan berdaya huni. Dari segi last mile connectivity tak ada, dari segi infrastruktur yang menyokong kehidupan yang lebih lestari tak ada. Ada yang di kalangan PPR yang tidak ada internet access. So, model-model yang ini perlu dilihat semula. Apa guna kita letak di kalangan yang miskin, tetapi kalau dia nak belajar PDPR, tak dapat sebab internet accessnya berada dalam keadaan lemah. Ia tidak menjadikan tempat tersebut adalah tempat yang berdaya huni. Sebab itu Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan daripada 154 yang telah pun dibina, kita sedang melakukan the livability index pada each and one 154 walaupun ada yang telah diserahkan untuk memastikan kelestarian tahap daya huni yang dapat didiami oleh mereka yang mendiami PPR. Terima kasih. Terima kasih Menteri.